Majlis seterusnya menjemput dan mempersilakan Timbalan Presiden PAS yang berhormat Datuk Tuan Ibrahim bin Tuan Man untuk menyampaikan ucap tama yang bertajuk Muafakat Kebajikan Nasional, seterusnya merasmikan Konvensyen Kebajikan Nasional 2020. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Demi agama, bangsa juga negara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan dikategorikan sebagai golongan yang melakukan kebaikan dan kebajikan sehingga kamu sanggup memberi sumbangan apa yang kamu sayang. Sadaqallahul Azim. Dihormati Fadil Pengurusi Majlis, yang bahagia Dr. Rosni Adam, Pengurusi Lojnah Kebajikan dan Kuasa Pekerja PAS Pusat, yang saya hormati pengarah program dan seluruh panitia kepada program kita pada pagi ini, iaitu Konvensyen Kebajikan Nasional 2020. Rakan-rakan dalam Lojnah Kebajikan yang dapat bersama pada pagi ini, saya fikir hampir semua NGO yang terlibat turut hadir. Terima kasih banyak di atas kehadiran, dan saya nak bagi penghargaan yang khusus kepada rakan-rakan daripada kaum India yang turut hadir walaupun mereka menyambut perayaan pada hari ini. Terima kasih. Saudari-saudara wanakam. Itu baru 52, belum 53. Yang saya hormati seluruh dihormat sahabat-sahabat sekalian. Pertama, saya ingin merakamkan tahniah kepada Lojnah Kebajikan PAS Pusat dan seluruh Jawatan Kebajikan Lojnah Kebajikan Negeri-Negeri yang saya fikir telah pun menjayakan Konvensyen Kebajikan pada kali ini. Suatu kesinambungan dalam program konvensyen ini yang merupakan medan pertemuan, perbincangan, munakasyah bagi melahirkan idea-idea yang bernas untuk dilaksanakan di peringkat Lojnah Kebajikan. Kita dalam PAS, kita seringkali menyebut tonggak perjuangan parti: dakwah, tarbiyah dan siasah. Dan hari ini saya nak tambah satu lagi tonggak dalam gerak kerja parti, iaitu kebajikan menjadi tonggak dalam perjuangan parti kita. Hampir semua gerakan-gerakan Islam dan gerakan-gerakan massa menjadikan kebajikan ini salah satu front dalam aktiviti mereka. Pertama, kerana kebajikan melampaui batas agama dan bangsa, warna kulit. Satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab keluar daripada rumah baginda, menemui seorang laki-laki Yahudi sedang minta sedekah. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab memegang tangan Yahudi itu dan membawanya ke Baitul Mal, memanggil pegawai Baitul Mal, Menteri Keuangan. Tanya Menteri Keuangan, apakah negara masih punya dana? Kata Menteri Keuangan, ada. Masa tu dia tak ambil duit Petronas, ya. Kita masih ada dana. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, keluarkan dana negara bagi bantuan kepada Yahudi ini, kerana waktu dia muda dia memberi sumbangan kepada negara, waktu dia tua negara perlu beri sumbangan kepada dia. Tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut ayat yang saya bacakan tadi. Kita, kata Allah, lan
lan tanalul birra, bahawa kamu selama-lamanya tidak termasuk golongan yang melakukan kebaikan atau kebajikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu sanggup memberi sumbangan apa yang kamu sayang. Sebab itu Quran mencela sumbangan yang kita tak suka, yang kita tak mau, kita bagi pada orang lain. Yang kalau orang lain bagi pada kita pun kita tak suka. Allah Ta'ala nak kita bagi sesuatu yang kita sayang. Saya ingat ayat ini kerana saya ada sejarah. Satu hari saya sedang berbual dengan almarhum Tuan Guru Ni Aziz di rumah beliau. Tuan Guru Ni Aziz pada waktu itu pakai tongkat, ya. Dan tongkat itu cantik, cantik. Saya pun tak pasti daripada mana dia dapat ataupun dia beli, tapi memang tongkat tu cantik. Dan saya tahu dia sayang tongkat itu. Sedang kami berbual, saya tengah berbual dengan Tok Guru, tiba-tiba masuk seorang lelaki-lelaki, pak cik tua, orang tua. Pak cik ni pun tongkat juga, masuk dengan tongkat kayu dia. Dia bersalam dengan Tok Guru. Dia kata, Tok Guru, kita tukar tongkat. Dia minta tongkat Tok Guru yang Tok Guru sayang. Saya tahu, saya tengok Tok Guru sebersalah. Pak cik ni minta tongkat dia. Tok Guru tengok tongkat dia pun, tongkat dia ni. Kata Tok Guru, tak apalah, ambil lah. Tok Guru bagi tongkat dia, dia ambil tongkat kayu pak cik tu. Tok Guru pusing kepada saya, dia baca ayat tadi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita kena bagi yang kita sayang, ya, kita kena bagi yang kita sayang. Dia pun bagilah tongkat tu yang dia sayang. Ayah beliau almarhum Tok Guru Nikmat kutip durian satu hari, kutip durian buh dalam kereta tolak. Lalu seorang pakcik orang kampung, dia panggil pakcik tu. Lalu dia memberi beberapa biji durian yang kecil, yang sederhana. Dia bagi pakcik tu 2-3 biji. Pakcik ni kata, terima kasih Tok Guru, terima kasih. Bila pakcik ni pergi, dipanggil balik. Mari semula. Syaitan, mari semula. Syaitan ni kata dia. Pakcik ni terkejut. Dia kata, tinggalkan yang kecil, ambil yang besar-besar ni. Ambil yang besar-besar. Syaitan beritahu, dibisik pada dia, nak bagi yang kecil. Kan kita bagi yang kecil-kecil kan, ya. Letak semula yang kecil ni, ambil yang besar-besar, yang cantik-cantik ni, ambil. Tuan-tuan, memang sesuatu benda yang besar yang kita rasai, ya, bahawa dalam melakukan nilai-nilai kebajikan dan kebaikan ialah kita buat sesuatu yang kita suka orang buat pada kita. Kita buat sesuatu yang kita mahu orang lain buat pada kita. Saya setuju dengan apa yang disebut oleh Dr. Rosni. Nilai kebajikan biasa kita fikir keuangan. Saya sering kali sebut pada kawan-kawan, bukan nak sombong lah, saya dengan duit ni saya tak ada masalah. Sejak dulu lagi saya tak ada masalah dengan duit. Cuma duit tu ada masalah dengan saya, dia tak nak mari. Saya fikir itu bukan masalah saya, ya. Itu masalah dia, kan. Saya tak ada masalah dengan duit, ya. Kalau ada saya guna, kalau senyap tu tak ada lah tu. Tetapi kita seringkali berfikir bila ada duit kita nak sedekah. Tetapi Islam mengajar kita sedekahlah supaya rezeki itu datang. Kita seringkali berfikir bahawa kita nak derma bila kita ada. Kita kena buat baru kita datang, baru rezeki kita datang. Sahabat-sahabat sekalian, aspek yang saya ingin ketengahkan pada pagi ini, selain pada aspek yang pertama, iaitu menjadikan kebajikan sebagai tonggak dalam perjuangan parti, ya, ialah bagaimana kita untuk memastikan supaya apa yang dibuat oleh lojnah kebajikan, NGO di peringkat agensi parti kita dan di luar parti kita,
ya, lebih bersifat strategik, ya, yakni melihat kepada dua aspek. Pertama, soal keberkesanan sesuatu bantuan yang kita bagi, ya, bagaimana untuk kita, bukan kita tahu bahawa depan kita ni macam-macam. Ada orang yang memang berhajat pada waktu itu untuk menyelesaikan masalah semasa yang sedang dihadapi, tetapi masalah itu akan berterusan. Lalu kita fikir bagaimana untuk memberi sesuatu yang bersifat kekal, yang dia tidak lagi bergantung. Konsepnya begini, bantulah orang yang susah supaya satu hari dia boleh bantu orang lain, yakni menukar, ya, status dia daripada golongan yang menerima sumbangan kepada pemberi sumbangan. Ada satu kisah menarik. Nabi SAW keluar pada rumah baginda membawa duit 8 dirham. Nabi ke pasar untuk membeli selai baju. Harga baju tu 4 dirham. Ya. Bila Nabi sampai di pasar, Nabi bertemu seorang kanak-kanak perempuan, seorang remaja perempuan sedang menangis. Ya, menangis sungguh-sungguh. Nabi menghampiri, ya, kanak-kanak ini, remaja ini. Nabi tanya, kenapa kamu menangis? Dia kata, ya Rasulullah, tuan saya bagi pada saya duit 2 dirham untuk beli keperluan. Bila sampai di pasar, duit hilang ya Rasulullah. Saya puas cari ke sana kemari tak jumpa. Oleh kerana dia hamba, dia ni hamba, dia takut. Dia cari tak jumpa, akhirnya budak kecil, dia menangis. Dia tak tahu nak buat apa, nak balik dia takut tuan dia marah, nak beli duit hilang, akhirnya dia menangis. Nabi kata apa? Nabi keluar duit Nabi, Nabi bagi sedekah ke dia 2 dirham. Nabi kata, ini duit ganti yang hilang, beli apa yang tuan kamu suruh. Nabi bagi dia 2 dirham. Nabi masuk ke pasar, Nabi beli baju 4 dirham. Masa tu baju murah. Dia tak ada cukai, tak ada apa. Ya. Yang besarnya dia tak ada PH. Nabi beli baju 4 dirham dan Nabi pakai. Ni sunnah Nabi. Nabi setiap kali beli sesuatu pakaian, biasa baginda pakai terus. Nabi tanggal baju lama, Nabi pakai baju baru, Nabi balik. Di tengah jalan, Nabi bertemu seorang laki-laki minta derma pakaian. Dia tak ada pakaian, dia tak ada baju. Laki-laki ni kata, siapa-siapa ada pakaian, berilah pada saya pakaian. Semoga Allah ganti baginya pakaian lebih baik nanti di akhirat. Nabi tanggal baju baru baginda, Nabi bagi pada laki-laki itu. Nabi pakai baju lama semula. Tuan-tuan, kalau kena kita, confirm kita bagi yang lama ni. Kan? Ya, betul. Itu konsep yang Allah sebut, beri yang sayang. Mana yang paling sayang? Yang baru. Nabi bagi baju baru dia, Nabi pakai semula baju lama, Nabi patah balik ke pasar. Nak beli baju lain dengan duit berbaki 2 dirham. Sampai di pasar, Nabi tengok budak ni menangis lagi. Ya. Nabi menghampiri dia, Nabi tanya, kenapa kamu menangis? Ya. Dia kata, ya Rasulullah, duit yang kamu bagi saya dah beli barang yang tuan saya kirim. Tapi saya takut nak balik rumah, ya Rasulullah. Saya yakin tuan saya akan pukul saya, akan marah pada saya dan sebagainya. Lalu kata Nabi, tak apa, aku hantar kamu balik. Nabi hantar hamba ni balik rumah dia. Nabi beri salam sekali, tak ada siapa jawab. Salam kedua, tak ada siapa jawab. Salam ketiga, baru Nabi dengar seorang wanita menjawab salam. Wanita ni keluar. Nabi tanya dia, apakah kamu tak dengar aku beri salam? Dia kata, dengar ya Rasulullah, aku dengar. Tapi sengaja aku tunggu kamu doa pada kami, biar banyak kali doa. Kan salam ni doa. Dan yang beri salam tu Rasulullah. Maknanya yang doa tu Nabi. Dia kata, saya suka kalau kamu doa banyak kali wah Allah. Tapi tuan-tuan jangan buat macam tu. Lalu kata Nabi, ini hamba kamu.
duit yang kamu bagi hilang, dia tak jumpa cari, aku dah ganti, dan barang yang kamu kirim pun dia dah beli, cuma dia terlalu lewat balik, dia takut kamu marah pada dia, dia takut kamu pukul dia. Kata Nabi, kalau kamu nak pukul, nak marah pada hamba kamu ni, kamu jangan marah pada dia, kamu marah pada aku. Dan kalau kamu nak pukul hamba-Ku ini, kamu jangan pukul dia, kamu pukul aku. Apa kata tuan dia? Ya Rasulullah, dengan ini aku merdekakan hamba-Ku, aku bebaskan hamba-Ku. Ya. Lalu kata Rasulullah, Nabi tanya dia, kenapa kamu merdekakan hamba kamu? Dia kata, ya Rasulullah, kerana dialah kamu sampai rumahku, wahai Rasulullah. Lalu kata Nabi, 8 dirham, dengannya aku boleh beri sedekah, dengannya aku boleh beri pakaian kepada orang tak ada pakaian, dengannya aku boleh menolong peniaga, dengannya aku boleh merdekakan hamba. Apa maksud dalam kisah ini? Ialah maksimalkan keupayaan kebajikan yang kita ada. Ya, seseorang itu tidak harus berfikir dalam kerangka yang kecil. Ya, sebab manfaat sesuatu perkara terkadang lebih besar daripada apa yang kita fikir. Saya waktu diminta turun bertanding tahun 99, ya, parti buat keputusan, saya kata insyaAllah saya akur sami'na wa ata'na. Saya jumpa Mursyid Am masa tu, Tuan Guru Ni Aziz, saya minta nasihat. Saya kata, Tok Guru, nasihatkan saya datang nak minta nasihat sebab nak berhenti sebagai pensyarah dan nak masuk bertanding politik. Ini benda besar. Tok Guru almarhum Tok Guru Ni Aziz nasihatkan saya 2 perkara. Pertama, masuk politik jangan niat jadi kaya. Nak kaya meniaga. Politik ni kita berjuang. Berjuang yang habis duit, berjuang yang letih, mehnah macam-macam, cabaran macam-macam. Yang kedua, berjalan ke mana-mana mesti bawa duit. Berjalan ke mana-mana mesti ada duit dalam poket. Saya duk fikir, saya tanya dia, saya duk fikir takut kereta kita rosak tengah jalan sebagainya. Tak, dia kata bukan begitu. Bawa duit tu niat nak bagi sumbangan pada orang. Bawa duit niat nak tolong orang lain. Dia kata, kita boleh tolong seseorang yang tengah susah, sangat besar pahala si Allah Subhanahu Wa Taala. Umpama seorang pakcik duk erit motor. Kita tanya, pakcik, kenapa? Dia kata, habis minyak ustaz. Dulu boleh RM5 cukup, ni boleh RM5 tak boleh cukup dah. Kata contoh. Duit pakcik tak ada duit nak isi minyak. Waktu itu kita bagi RM2 sekalipun sangat besar maknanya pada dia. Jadi saya nak sebut tadi ialah soal kebajikan berstrategi dalam konteks 2 perkara. Pertama, bagaimana kita mengeluarkan, ya, mengeluarkan seseorang daripada menjadi penerima kepada penderma. Yang kedua, ya, strategi dalam konteks mengenal pasti sasaran yang betul dan sumbangan yang betul. Ya, sasaran yang betul dengan sumbangan yang betul. Ya, dengan kata lain bahawa kita akui bahawa dalam suasana yang ada hari ini semua orang mengaku susah. Ya, dan semua ramai pendusta-pendusta kata Rasulullah. Selepas kurun keempat, khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, summa yafsul kadzib. Sebaik-baik kurun-kurunku kata Rasulullah, kemudian kurun yang berikutnya kurun kedua, kemudian kurun berikutnya kurun ketiga. 300 tahun pertama dipanggil golongan salaf. Ya, golongan salaf. Masuk kurun yang keempat kata Rasulullah, ramai pendusta-pendusta. Maksudnya terkadang kita memberi kepada seseorang yang, ya, bukan sepatutnya penerima lah. Ya. Tapi saya setuju dengan apa yang Dr. Rusni sebut. Terkadang kita buat kebajikan. Kalau dia menipu sekalipun, dosanya pada dia, bukan pada kita.
dan kita mendapat pahala yang sama. Sebab tu kalau kita bagi sumbangan, tiba-tiba dia, saya sebut dalam kertas, ni ada kertas sebenarnya sikit. Perkara yang diulang kali oleh Allah dalam Quran dalam melakukan kebajikan ialah memelihara niat, keikhlasan niat dalam kita bekerja. Ya. Dan Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Ya orang beriman, jangan kau batalkan pahala sedekah kamu dengan kamu mengukit balik pemberian kamu dan menyakiti hati orang yang menerima sumbangan. Bermaksud bahawa kebajikan yang kita buat ini, asas tonggak utama ialah keikhlasan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memang kita akui kadang-kadang bila kita bagi, kita tahu dia menipu kita, kita kata aku tak halal dunia akhirat. Contoh. Tuan-tuan boleh sebut demikian. Tapi apa yang kita dapat? Duit tak dapat, pahala tak dapat. Ya. Maka kerana itu, jangan batalkan pada sedekah. Ya. Iaitu keikhlasan. Sebab itu tonggak utama dalam melakukan kebajikan disebut dalam hadis Nabi SAW dua perkara. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tak lihat kamu pada rupa kamu. Rupa Tuhan tak tengok. Ya. Rupa cantik, handsome, rupa macam mana pun, sebab rupa ni Allah yang buat, bukan kita yang buat. Apa nak bangga dengan rupa? Ya, sebab rupa bukan kita pilih. Rupa Allah yang menentukan. Huwallazi yusawwirkum fil arham kaifa yasha. Dialah yang menentukan rupa kamu dalam rahim ibu kamu sebagaimana yang Allah kehendaki, bukan mak ayah kita kehendaki. Maka kan itu Allah kata Allah tak tengok rupa kamu, dan Allah tak tengok harta kamu, sebab yang beri harta Allah, bukan kita. Yang beri rezeki Allah. Maka kan itu ya, orang yang Allah tengok dua, walakin yang zudia qulubikum, pertama hati, keikhlasan kita dalam melakukan kebajikan. Sebab itu keberkesanan program kebajikan selain pada yang kita bagi ialah hati kita yang ikhlas. Ya. Hati kita yang ikhlas ini kadang-kadang lebih dilihat keberkesanannya lebih lama berbanding hati yang tidak ikhlas. Sebab dia, saya ada seorang sahabat, bila saya tengok Faisal, yang sahabat saya Faisal, ya, terima kasih bah, dia daripada Kelantan datang. Ya. Saya ada waktu program bersama dengan Persatuan Orang Buta. Ada seorang pakcik dia tak nampak, dia buta. Saya jumpa sekali, saya salam dengan dia, dia tanya, ni Ustaz Tuan Ibrahim? Saya kata, ya. Ya, saya borak sekejap. Saya ingat dah 5-6 tahun kemudian, saya jumpa dia bersalam dengan saya, saya beri salam, dia kata, ni Ustaz Tuan Ibrahim ke? Saya kata, ingat nama saya? Kita pernah jumpa 5 tahun dulu. Mata dan hati. Orang yang banyak tengok, hatinya banyak gelap. Hati orang yang tak banyak, hatinya lebih terang. Tuan-tuan sekalian, soal asas ialah bagaimana kebajikan, keberkesanan program kebajikan bukan apa yang kita bagi saja, tetapi bagaimana keikhlasan hati kita waktu melakukan kebajikan. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa amalikum, amalan kamu. Kata ulama, amalan yang tidak bercanggah dengan syarak itu dilihat oleh Allah Ta'ala. Ya, amalan ada dua. Satu amalan keagamaan yang kita kena ikut apa yang Nabi tunjuk, dan amalan kebajikan, amalan yang kita buat yang tidak bercanggah dengan syarak. Islam tidak membenarkan ya, matlamat yang baik mesti juga dengan cara yang baik. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Maksudnya, walaupun kita melakukan kebajikan, tapi cara mesti tidak bercanggah dengan syarak. Jangan kita nak sedekah dengan mencuri. Ya, ada seorang sahabat Nabi, dia sangat cinta Nabi SAW. Anda tak ingat nama dia? Satu hari dia berjalan di pasar, dia bertemu dengan buah kesukaan Nabi. Nabi suka makan buah yang tak banyak biji, anggur.
Dia tengok ada orang jual anggur. Bila dia tengok anggur, dia tengok Nabi. Dia kata Nabi suka ni. Lalu dia pun tu ambil anggur tersebut, tak bayar. Dia tu pergi. Tukar kedai ikut dia, kata bayar dulu. Dia tak bayar. Dia bawa anggur tu, jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kamu suka anggur ni kan? Kamu suka buah ni? Nabi kata, ya. Nah, aku bagi pada kamu Rasulullah. Tukar kedai pun sampai, ya Rasulullah, dia tak bayar lagi tu ya Rasulullah. Ya. Dia tak bayar lagi ya Rasulullah. Ya. Lalu kata Nabi, kamu tak bayar lagi? Dia kata, aku tak ada duit ya Rasulullah. Tapi aku nak makan buah ni, tapi aku tak ada duit. Nabi kata, apalah. Nabi pinjam duit sahabat, Nabi yang bayar. Tuan-tuan jangan buat kerja macam tu. Maksudnya, walaupun kita nak buat kebaikan, kebaikan tu tak apa. Tetapi Islam ni di antara dua kaedah. Jangan kedekut sangat dan jangan membazir sangat. Jangan berkira dengan Allah, nanti Allah berkira dengan kita. Tapi Islam juga melarang pemborosan. Ya. Pemborosan yang melampau dicegah oleh syarak. Maka dalam soal melakukan kebajikan, dua tonggak ini saya fikir menjadi asas yang perlu kita beri perhatian. Perkara ketiga yang saya ingin juga sentuh ialah impak, kesan sesuatu program di bawah lujnah kebajikan. Kita mengetahui bahawa PAS sebagai sebuah parti politik, kita ada matlamat, tetapi matlamat politik ni ialah matlamat pilihan raya, tapi PAS juga ialah gerakan dakwah, PAS juga gerakan tarbiyah, dan PAS juga gerakan kebajikan. Maka semua elemen tu mesti dijalin satukan. Maksudnya kita buat perkara kebajikan walaupun tak ada kena mengena dengan bertanding dalam pilihan raya. Contoh, kita hantar bantuan ke Rohingya, kita hantar bantuan ke Yaman, kita hantar bantuan ke kawasan pedalaman yang kita tak pernah bertanding pun pilihan raya itu. Kita nak beritahu masyarakat bahawa gagasan kebajikan yang dibuat oleh PAS melangkaui sepadan parti politik dan kaum dan warna kulit. Buatlah kebajikan. Buatlah kebaikan. Kerana kebaikan itu akan datang kepada kita nanti di akhirat dalam bentuk yang kita tak sangka-sangka. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, misi kebajikan biasanya bersama dengan misi dakwah dan misi-misi yang lain. Sebab itu kenapa masyarakat Melayu, masyarakat alam Melayu ni boleh menerima Islam tanpa peperangan. Islam datang ke alam Melayu, bahkan sampai ke China, tanpa peperangan. Apa yang menarik sehingga masyarakat menganut Islam? Kajian kita dalam sejarah kedatangan peniaga-peniaga Arab, peniaga-peniaga daripada Yaman, daripada India, daripada China datang ke alam Melayu ini, orang tempatan melihat akhlak, kebaikan yang mereka buat, kebaikan yang mereka tunjuk itulah menarik masyarakat untuk menganut Islam. Sebab itu disebut oleh perkataan Arab, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Apa yang kita buat lebih mudah difahami daripada apa yang kita ucap. Orang tak faham ucapan, tetapi orang faham apa yang dia tengok. Mereka tengok peniaga-peniaga yang jujur, tidak menipu dalam perniagaan. Mereka tengok peniaga yang tidak berkira sangat melakukan kebajikan, dan mereka tengok akhlak, perlakuan peniaga-peniaga. Akhirnya mereka masuk Islam. Cuma yang mudahnya kerana yang menerima Islam itu daripada atas. Bila raja-raja menerima Islam, orang besar berempat pun menganut Islam. Bila orang besar berempat masuk Islam, orang besar belapan masuk Islam, orang besar 16 pun masuk Islam, penghulu-penghulu pun masuk Islam. Sebab tu mudah, tinggal MPKK je lagi. Maksudnya bila daripada atas ke bawah dia mudah, berbanding daripada bawah ke atas.
Yang jadi payah gerakan Islam ni kerana kita lawan arus. Kerana pemimpin tak mau terima. Bila pemimpin menerima, dia akan turun ke bawah dengan mudah. Tapi bila kita bawa ke atas, itu yang kita timbul polemik dan sebagainya. Ya. Dan kalau kita lihat dalam aspek ini, aspek yang asas ini, di mana sesuatu program meninggalkan kesan yang besar kepada masyarakat, dan kesan itu sebenarnya bukan hanya generasi yang kita bantu, ya, bahkan terkadang sampai bertahun-tahun. Saya pergi ke Bosnia, ya. Di Bosnia, masyarakat Bosnia sangat berterima kasih kepada orang Malaysia, ya, sangat berterima kasih. Dia tahu kita Malaysia, dia sangat hormat, dia sanjung, dan dia sebut diulang-ulang. Dia kata tentera pengaman Malaysia, kerajaan Malaysia banyak bantu waktu kami tengah susah dalam peperangan dengan Serbia satu masa dulu. Ya. Betul, saya ingat apa yang disebut oleh marhum Tun Nazif. Impak program ni kadang-kadang bila kita buat, dia bukan hanya waktu itu. Ya, cuma dalam konteks politik, kita mengakui bahawa aspek kebajikan boleh dibuat oleh semua pihak. Ya, tambah sekarang dalam keadaan rakyat tengah berdepan dengan susah, kemiskinan, ketakutan. Ya, suasana yang ada ini memang menuntut kita, bila kita turun tu, kadang-kadang kita tak sampai hati tengok dia tu. Ya. Saya nak berkongsi satu pengalaman peribadi di Kubang Kerian, kawasan saya. Saya pergi satu rumah, satu keluarga yang sangat miskin, susahlah. Saya masuk rumah dia, rumah kayu, tak ada sofa, tak ada cushion, tak ada kursi, yang ada tikar mengkuang bawah, tak ada televisyen. Ya, suaminya koma setahun, ya, duduk atas katil. Kita bagi sumbangan katil, dia duduk atas katil tu. Saya pergi kat dia, panggil pun dah tak ada respon apa-apa. Ya. Saya pergi cakap dengan isteri dia, seorang makcik duduk terlantar atas katil, atas tilam bawah. Saya kata, makcik nak katil. Dia kata, payah Ustaz, suka. Dia duduk bawah tilam, duduk atas tilam bawah. Kaki kiri potong sampai ke paha, kecil manis. Isteri dia ni, jari kanan 2 kena potong. Suami koma, duduk berdua satu rumah. Suami koma, isteri kaki sebelah potong, jari 2 jari kena potong. Saya duduk dekat makcik ni, tanya, apa khabar makcik? Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, sihat, Alhamdulillah. Macam mana makan-makan? Alhamdulillah, adalah rezeki, Alhamdulillah. Ya, macam mana nak urus pakcik lagi, nak urus makcik lagi? Alhamdulillah, bolehlah ngesok-ngesok, bolehlah bergok-gok gitu, boleh, Alhamdulillah. Ya. Tuan-tuan, sepanjang saya berbual dengan dia, mulutnya tak putus menyebut Alhamdulillah. Sikit-sikit Alhamdulillah, sikit-sikit Alhamdulillah. Hingga kita tak rasa susah dia. Kita tengok dia susah, tapi dia sendiri mulutnya sentiasa mengucap Alhamdulillah. Sepatah minta derma pun tak ada. Sepatutnya YB tak akan mari tangan kosong. Kalau kosong baik tak semari, kan? Takkan YB tak mari. Tak ada, tuan-tuan. Minta sepatah minta pun tak ada. Ya. Mulutnya dia ucap Alhamdulillah, sikit-sikit Alhamdulillah, sikit. Hingga bila kita berbual dengan dia, kita tidak rasa kesusahan dia. Saya nak sebut pada tuan-tuan sekalian, inilah qanaah yang Allah Ta'ala tuntut ada pada setiap jiwa kita. Tamak sampai kiamat pun tak cukup harta, tapi qanaah, rasa cukup dengan apa yang ada. Alhamdulillah. Kalau orang bagi tak apa, terima, tapi tidak menuntut benda yang haram. Berbanding, saya pernah berbual dengan seorang jutawan, kontraktor besar, kelas A. Ya, saya bual dengan dia satu hari di kedai. Ya, tanya-tanya macam mana bisnes. Kata, oh dia payah sekarang Ustaz, payah. Kita masuk tender tinggi, tiba-tiba harga barang lagi tinggi. Kadang-kadang kita cari pekerja, kita ambil pekerja, dapat permit pekerja, pekerja lari, oh susah. Saya borak dengan dia, sikit-sikit susah, pening kepala aku. Ya. Ya. Jutawan, harta berjuta dalam akaun bank, projek berjuta, sikit-sikit susah.
Pakcik ni, suami koma, isteri kaki potong satu, mulutnya sentiasa alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab itu, misi kebajikan tidak hanya bagi benda. Misi kebajikan juga kena bagi spiritual. Tiga benda yang sahabat-sahabat kena sebut kepada penerima yang sakit, yang susah menderita. Pertama, musibah, mungkin Allah nak ampun dosa kita. Musibah, Allah nak ampun dosa kita. Yang kedua, musibah, mungkin Allah nak angkat darjat kita dunia atau akhirat. Yang ketiga, musibah ujian, bukan kepada orang sakit tapi pada orang sihat. Ya. Allah timpukan musibah pada ibu, mak dia koma. Ujian bukan pada mak dia saja tapi pada anak dia. Kita berdepan orang susah ni, kita kena tengok kita. Ya. Sayyidina Umar Al-Khattab, bila Ibrahim meninggal dunia, anak Nabi, Nabi ke bumi ke Ibrahim, Nabi kata, wahai Ibrahim, sekiranya malaikat datang pada kamu bertanya siapa Tuhan kamu, jawablah Allah Tuhanku. Bila malaikat tanya siapa Rasul kamu, jawablah ayahku Rasulullah. Nabi mendengar seseorang sedang menangis di belakang dia. Nabi pusing belakang, Nabi tengok Sayyidina Umar menangis. Nabi tanya Umar, kenapa kamu menangis? Kata Umar, ya Rasulullah, anak kecil setahun lebih ini tak ada taklif di akhirat, tak ada hisapan di akhirat, syurga terus ya Rasulullah. Kamu pesan ke dia demikian. Aku ni, orang macam aku ni sepatut dapat pesanan, bukan anak kecil ni ya Rasulullah. Maksud kisah ini ialah, kita melihat seseorang ditimpa musibah, kita kena tengok kita. Kita kena tengok kita. Alhamdulillah, Allah hantar kita untuk tolong dia. Allah hantar kita untuk bantu dia. Sebab itu, sahabat sekalian, saya melihat bahawa aspek ini di antara perkara-perkara yang kebajikan yang Allah Ta'ala sebut. Sebab itu kalau kita rujuk kepada peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Quran Al-Karim, Allah Ta'ala sebut, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah, ya, wal amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi, ya, zabil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailina fir riqab wa aqama as-salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim iza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah kebajikan itu kamu menghadapkan muka kamu ke arah timur dan barat. Maksudnya, kebaikan bukan sembahyang. Kebajikan bukan hanya sembahyang, puasa. Tapi kebajikan itu ialah kamu beriman dengan Allah. Ini asaslah. Ya. Beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan para malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan nabi-nabi, ya. Dan wa atal mal ala hubbihi zabil qurba, bagi harta yang kita sayang pada kaum kerabat kita yang terdekat. Kaum kerabat jadi keutamaan, ya. Wa aqamas salah, didirikan sembahyang, mengeluarkan zakat dan menunaikan janji. Tunai janji sebahagian daripada program kebajikan, ya. Bila kita berjanji, wasabirin fil ba'sa, sabar waktu ditimpa musibah, kesusahan, ya. Ada seorang laki-laki zaman tabi'in, ditakdir oleh Allah Ta'ala, dia minta maaf untuk anda kisahkan kisah ini. Dia buta matanya kerana demam panas, dan dia ada isteri, dan dia punya seorang sahabat yang sangat baik, ya. Sahabat inilah tolong dia pergi kedai, bagi bantuan, bawa dia ke masjid sebagainya. Dia sentiasa berdoa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi semula penglihatan kepada dia. Satu hari, selepas sembahyang asar, dia sembahyang asar berjemaah di masjid. Lalu sahabat dia ajak dia balik. Dia kata apalah, dia nak tunggu maghrib. Dia di masjid. Sahabat dia balik rumah. Dia seorang dalam masjid tu, dia berzikir, doa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala pulihkan kembali mata dia. Takdir Allah Ta'ala, tiba-tiba saja mata dia
pulih. Ya, dia nampak semula, dia tengok semula dunia dan dia sangat gembira. Orang pertama yang dia perlu beritahu siapa dia? Isteri dia. Dia berlari balik ke rumah dia. Ya, dia buka pintu, dia masuk, dia panggil cari isteri dia, dapur tak ada, cari bilik tak ada. Cari bilik air tak ada. Buka bilik dia, minta maaf. Buka bilik dia, dia melihat isterinya sedang berzina dengan sahabatnya. Sahabatnya tak tahu dia dah celik. Dia buka, dia tengok, dia terkejut. Sahabat baik dia telah tengah melakukan maksiat dengan isteri dia. Apa dia kata? Ini pengajaran. Ya Allah, Engkau beri nikmat pada aku waktu aku tak melihat. Engkau tarik nikmat itu waktu kamu beri semula apa yang penglihatan padaku. Sebab itu, pengajaran, apa yang kita dapat perlu kita syukuri. Ya, dan jangan kita andai bahawa kalau kita dapat lebih kita jadi baik, belum tentu. Sebab tu Piramli dia cucuk mata dalam cerita apa? Ibu mertuaku. Ingat cerita tu? Saya ingat program kita hari ni, ingat cerita tu pun dah okey. Kesimpulan, ya, menilai aspek-aspek kebajikan dalam konteks parti dan program-program kebajikan yang lain yang kita buat, ya, dalam membina suatu rangkaian kebajikan peringkat nasional ataupun kita namakan Convention Kebajikan Nasional kita, ya, ialah bagi mengangkat martabat kita sebagai orang Islam, kita sebagai parti Islam, dan kita sebagai NGO Islam, ya, dengan meletakkan harapan bahawa kebajikan yang kita lakukan ini menjadi pemangkin kepada kesedaran masyarakat untuk turut membantu golongan yang susah. Kadang-kadang kita jadi ejen kepada menimbulkan rangsangan kepada orang lain, ya. Sebab tu kata Nabi SAW, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa-siapa yang memulakan kebaikan, menyeru kepada kebaikan, dia mendapat pahala kebaikan itu dan semua kebaikan orang buat di belakang, ya. Kita tak tahu. Sebab tu bila saya ulang kaji dengan firman Allah Ta'ala, illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun, kan? Surah Tin. Orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Apa maksudnya? Maksudnya, walaupun dia mati, pahala dia tak mati dengan matinya dia. Walaupun dia dah mati dah, walaupun kita dah tak ada dah, pahala kita tidak mati dengan matinya kita. Berterusan hingga tidak putus-putus pahala tersebut, ya. Malam tadi bila Pak Subki lancarkan program As-Sabiqun, minta nak cari 4,000 orang yang sanggup derma 5,000 seorang. Idea dia nak buka pusat dialisis, ya, pusat dialisis yang kita boleh sediakan tempat. Ni idea dia lah, nak cari 4,000 orang. Malam tadi dia mulakan dengan derma dia sendiri, anak dia bagi 5,000. Saya waktu itu saya fikir Pak Subki akan, orang yang memulakan kebaikan, dia dapat semua pahala orang di belakangnya, tidak kurang sedikit pun. Tuan-tuan sekalian, tahniah. Mudah-mudahan lujnah kebajikan yang bukan saja kita buat kebajikan menarik masyarakat, membantu masyarakat yang susah, tapi di waktu yang sama kita juga mendapat pahala si Allah Subhanahu Wa Taala yang berterusan, dan Allah Taala jadikan kebaikan, ya, dalam program kita pada pagi ini. Saya fikir sekadar itu dulu sebagai ucapan sikit daripada saya, dan insya-Allah kertas ini ada sikit kertas untuk ucap utama ni, ya, mudah-mudahan saya akan kongsikan nanti dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Sirru ala barakatillah. Saya dengan ini meresmikan Konvensyen Kebajikan Nasional 2020 dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.
بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Lajnah Kebajikan dan Kemasyarakatan PAS Pusat ini adalah untuk menjadikan organisasi kita itu PAS sebagai organisasi kebajikan pilihan rakyat. Lajnah yang pertamanya tentulah untuk terjemahkan aspirasi PAS itu sendiri, keseluruhan aspirasi yang dibawa oleh PAS yang sama ada yang ada di dalam perlembagaan PAS ataupun yang ada dalam dokumen-dokumen. Terus yang kedua adalah tentulah untuk menjaga kebajikan iaitu selalunya kita terlepas pandang, tapi kali ini kita letak adalah Lajnah Kebajikan akan melatih aktivis-aktivis kebajikan supaya mereka boleh melaksanakan kerja-kerja kebajikan sesuai program.